Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli hadin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wa an nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib. Qallisna minal waba' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia dengan kita niat i'tikaf dalam masjid ini, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, merahmati kita semua, memberikan kesihatan yang baik kepada kita dan juga memberikan kepada kita istiqamah dalam majlis ilmu ini sehinggalah kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan lanjutkan pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin, iaitu masih lagi berkaitan dengan bab yang ke-11, iaitu adab-adab mengerjakan sembahyang. Dan sebelum kita nak lanjutkan berkenaan dengan adab-adab mengerjakan sembahyang, oleh kerana ada soalan, maka saya jawab dululah soalan tu. Sebenarnya soalan ni dah berulang-ulang kali tanya, tapi tak mengapalah, bila ditanya kita kena jawab lah. Iaitu berkenaan dengan adakah boleh dikerjakan solat sunat lepas pada asar, selepas pada asar, boleh ke tak boleh? Yang ni dah banyak kali dah dijelaskan. Maknanya kalau nak sembahyang sunat qabliyah asar kita tak sempat nak buat tadi, lepas tu kita nak buat lepas asar, lepas daripada sembahyang fardu asar, boleh ke tak boleh? Yang tu boleh. Yang tu boleh buat selama mana masih ada waktu asar. Yang tak boleh buat ialah sembahyang sunat mutlak, misalnya sembahyang sunat istiqarah, sembahyang yang lain-lain tu yang tak boleh. Yang tak boleh tu sikit je. Yang boleh ni, oleh kerana pertanyaannya berkaitan dengan sembahyang sunat qabliyah asar, dia tak sempat nak buat, dia nak buat lepas asar, boleh tak? Boleh. Jawapannya boleh. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan, beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rak'ataini qabla al-'asri fa shallahuma ba'da al-'asri. Dalam hadis ni kata Sayyidatina Ummu Salamah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sempat nak buat sembahyang sunat qabliyah asar, tak sempat nak buat. Lalu fasallahuma ba'dal asri, kemudian Nabi ganti yang tak sempat nak buat qabliyah asar tu, ganti ba'dal asri, selepas daripada asar. Maknanya selepas daripada solat fardu asar selesai. Ambil satu hadis tu dah cukup. Ada hadis-hadis yang lain lagi. Jadi berpegang dengan itu pun dah memadai. Okey, jelas kan? Jadi jelas, tak ada masalah nak buat selepas pada asar, dengan syarat qabliyah asar tadi tak sempat nak buat, bukan sengaja tak nak buat sebelum, nak buat selepas, tapi tak sempat. Jadi digantikan lepas daripada asar. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalas, jelas kan? Itu. Jadi boleh, tak ada masalah. Jangan niat waktu lepas pada asar tu dia niat solat ba'di asar, tak boleh lah.
solat sunat qabliyah asar, tapi buat lepas daripada fardu asar boleh. Jangan niat solat sunat ba'diyah asar. Ba'diyah asar tak ada. Tak ada ba'diyah asar. Kalau siapa buat solat sunat ba'diyah asar, niat solat sunat ba'diyah asar, bid'ah. Sebab Nabi tak pernah buat. Yang Nabi buat tadi selepas daripada fardu asar tu adalah solat sunat qabliyah asar, digantikan buat selepas fardu asar. Jelas jelas kat situ. Jadi kata Imam Al-Ghazali, seterusnya kata Imam Al-Ghazali, maknanya tadi sebelum nak solat tu bersuci daripada najis, sama ada najis mutawassithah, muqaffafah, muqallazah, yang ada pada badan, yang ada pada pakaian, dan juga yang ada pada tempat nak solat. Tempat nak solat tu kena pastikan tidak adanya najis. Kemudian bersuci dengan erti kata yang lain, mengambil wudu. Mengambil wudu. Ada yang tanya saya bawa ni benda apa? Ni namanya cupak. Namanya cupak. Mud. Mud ni adalah mud yang dibuat berdasarkan mud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan cupak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya nak isi air, ambil wudu. Isi air mutlak, ambil wudu. Kerana disebutkan dalam hadis oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaqtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu bil muddi, dengan secupak air. Ini secupak air. Wa yaqtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin, dan Nabi SAW mandi biasa ke ataupun mandi wajib, ila khamsati wa yaqtasilu bis sa'i, maknanya Nabi mandi dengan satu sok tu satu gantang air, satu gantang air, ila khamsati amdadin, sehinggalah satu gantang satu mud. Maknanya ini satu cupak air, satu gantang bersamaan dengan empat cupak. Yang disebut dalam hadis tadi, ila khamsati amdadin, sampai sehingga satu gantang satu cupak. Maknanya Nabi mandi satu gantang air, satu cupak. Maksudnya lima cupak air. Nabi mandi menggunakan 5 cupak air. Nabi ambil wuduk dengan secupak air. Jelas? Baik, pertanyaan. Satu cupak air bersamaan dengan berapa liter? Satu cupak air ni bersamaan dengan 0.688 liter. Satu cupak air bersamaan dengan 0.688 liter air. Itu yang Nabi SAW guna ketika mana ambil wuduk. Kemudian kalau Nabi mandi dengan satu sok, dengan satu gantang air, bermakna 2.752 liter air yang Nabi guna untuk mandi kalau satu gantang air. Kalau satu gantang satu mud, maknanya 5 mud, 5 cupak, bersamaan dengan 3.44 liter air. Itu sukatan air yang Nabi guna untuk ambil wuduk dan juga mandi, sama ada mandi sunat ataupun mandi wajib. Jadi ini adalah cupak. Kalau ambil wuduk boleh guna cupak ni, boleh guna mud ni. Kalau nak ikut sunnah Nabi lah. Kalau nak ikut sunnah Nabi SAW. Maknanya penuh air ni, ambil wuduk berdasarkan air yang penuh satu cupak ni, supaya tidak membazir. Jadi kalau tak ada cupak ni macam mana? Boleh ambil? Boleh, tak ada masalah. Ambil wuduk guna pilih air, tak ada masalah. Cuma kena pastikan jangan lebih daripada satu cupak air. Kalau tak, dikira membazir. Ya? Bukan, satu cupak air ni untuk keseluruhan anggota wuduk. Bukan satu cupak ni satu anggota. Satu cupak satu anggota ni memang lebih lah, terlebih lah. Nabi guna satu cupak air ni untuk keseluruhan anggota wuduk.
Anggota wuduk ada berapa? Ada 4 je. 4 anggota wuduk. 4 anggota wuduk tu guna 1 cupak air ni saja. Guna 0.68 liter air je. Mana tak sampai 1 liter lah, 1 cupak ni. Jadi kalau nak ikut sunnah, buat macam tu lah. Jadi kalau pakai pilih air pun tak ada masalah. Janji agak-agak tidak melebihi 1 cupak air. Maknanya pilih air tu kena buka perlahan lah. Kena buka perlahan. Jangan buka habis. Itu dah membazir. Ini kena jelas. Baik. Jadi kalau sukat beras pun sama juga. Sukat beras. Kan bayar beras zakat fitrah kan, 1 gantang. Memanglah hari ni kebanyakan orang dia dah tak pakai gantang dah. Dia pakai duit je, bayar pakai duit. Kalau saya kat kampung, dulu kita pakai gantang. Sukat 1 gantang beras, bayar zakat fitrah. Kalau dah tak ada gantang, guna bayar pakai duit lah. Ataupun beli beras guna kiraan gantang. Maknanya 1 gantang tadi apa? 3 lebih kurang dalam 3 kilo lah. 3 kilo lebih. 3 kilo lebih lah 1 gantang beras. 3 kilo lebih. Kalau tak ada, pakai duit. Pakai duit tu ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau beras pakai ikut mazhab Imam Syafi'i. Pakai beras. Dikira makanan ruji. Kemudian ketika mana dah berdiri nak solat apa semua, dah ambil wuduk tadi, kata Imam Al-Ghazali, kena ajar, kena kosongkan hati kita ni daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana nak sembahyang ni, kosongkan jiwa, kosongkan hati tu daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak menghadap ni adalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan hal-hal dunia dan sebagainya tu. Tinggalkan perkara yang was-was dan sebagainya. Oleh kerana itu kata Imam Al-Ghazali, apabila hatimu masih belum mahu hadir dan anggotamu masih belum tenang, maka ini adalah dari sebab kurangnya makrifahmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Kenapa kadang-kadang kalau kita solat tak khusyuk, tidak hadir hati, anggota tak tenang? Kerana sebab kurangnya makrifah. Apa maksud kurang makrifah ni? Kurang pengenalan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia kurang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka solatnya tu akan khusyuk. Maka anggota tubuhnya tu akan tenang ketika solat. Hatinya akan hadir. Akan sentiasa ingat Allah. Jadi macam mana nak dapat makrifah ni? Kena belajar ilmu usuluddin, kena belajar ilmu akidah, kena belajar tauhid. Kena belajar wajib. Itu salah satu daripada ilmu fardu ain. Wajib individu, setiap orang yang mukallaf, yang akhil, yang balik, wajib belajar ilmu fardu ain tadi, usuluddin, akidah, fiqh, tasawuf ataupun akhlak. Itu wajib. 3 serangkai ilmu tu wajib belajar. Tak boleh hanya taklid, hanya ikut orang. Orang sembahyang, kita sembahyang. Orang percaya Allah, beriman dengan Allah, kita beriman dengan Allah. Tapi bila tanya dalil, tak tahu. Ikut-ikut saja, taklid. Taklid dalam akidah ni ada 2. Pertama, taklid yang diikut tu dengan betul-betul ikut sungguh-sungguh, ikut betul-betul. Yang jazam, diikut betul-betul. Tapi masalahnya, kalau diikut betul-betul tu, kalau dia tak berubah pegangan, kalau orang yang diikut tu berubah pegangan, misal kata dia ikut si B, ikut si A, kan, ikut pegangan akidah si A, sebagaimana yang diajarkan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, diikut semua, kan. Kemudian tiba-tiba si A berubah pendirian, wa na'udzubillah, jadi murtad ke apa, wa na'udzubillah lah. Jadi si B pun ikut juga. Ikut juga. Maknanya imannya tidak sah. Tapi kalau dia si A tadi berubah, si B tetap juga teguh berpegang
dengan pendirian dia tu, pegangan akidah dia tu, imannya sah. Tapi dia masih lagi duduk dalam kedudukan orang yang muqallid, orang yang ikut-ikut orang. Orang yang ikut-ikut orang ni, khususnya dalam akidah, bahaya. Boleh merosakkan akidah dia. Mungkin seminggu, 2 minggu, mungkin pegangan dia masih kuat, sebulan, 2 bulan. Tapi makin tahun, adakah boleh ada jaminan? Tak ada jaminan. Melainkan bila dia kena belajar. Melainkan dia kena belajar, dia kena tafaqquh, dia kena dalami ilmu akidah tu, barulah iman dia tu makin kejap, makin kuat, makin kukuh. Ini wajib. Jadi kalau tak ada ilmu akidah, tak ada ma'rifatullah, tak kenal Allah, macam mana nak sembahyang? Kalau tak ada ilmu akidah yang kuat. Sembahyang tu boleh lah, zahir, rokok, sujud dan sebagainya. Tapi tak sampai maksud sembahyang. Hakikat sembahyang tu tak dapat. Maka dia tak akan dapat halawatul iman, tak akan dapat kemanisan iman. Oleh sebab tu bila sembahyang, keluar daripada pintu masjid, dia boleh curi sipar. Dia keluar pintu masjid, dia boleh makan rasuah. Dia keluar pintu masjid, boleh buat macam-macam lah yang Allah larang. Sebab apa? Sebab dia tak ada halawatul iman, tak ada kemanisan iman. Ma'rifatullahnya itu masih sedikit, masih kurang, masih belum kuat, masih belum kukuh. Jadi kena belajar tauhid, kena belajar akidah ni, mendalami daripada hari ke hari, kena mendalami, kena belajarlah. Kena cari guru yang mengajar akidah, belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Dalam akidah ni ada 4 perkara je yang kena belajar dalam akidah ni. Pertama, uluhiyat, ketuhanan, tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah. Nak kenal Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah, apa? Kena belajar. Kemudian yang kedua adalah nubuat, kenabian, pesuruh, siapa yang Allah utuskan untuk umat kita, Nabi Muhammad. Maka kena kenal Nabi, sifat wajib Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, sifat harus bagi Nabi. Apa-apa yang berkaitan dengan Nabi kena tahu. Kemudian yang ketiga adalah ghaibiyat, perkara yang gaib yang kita tak nampak. Apa itu perkara yang gaib? Malaikat, surga, neraka, dosa, pahala, mizan, arasy dan sebagainya. Itu kena tahu, kena belajar. Ini malaikat, 10 malaikat pun tak ingat nama. Tak ingat nama, tak tahu tugas-tugasnya apa. Ini kena belajar. Yang keempat adalah perkara yang mungkinat, perkara yang mungkin, perkara yang harus. Maknanya berkaitan dengan makhluk kesemuanya. Kena tahu. Ini perkara yang ada dalam tauhid, dalam akidah. Perincian dia tu panjanglah, itu kena belajar lagi. Itu ringkasan dia punya world view dia tentang ilmu tauhid, 4 tu. Kalau world view tentang ilmu fiqh ada 4 juga. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Ada 4. Yang wajib kita belajar orang awam ni adalah ibadat khususnya. Kemudian muamalat, munakahat. Muamalat, munakahat pun yang berkaitan, yang tak ada kaitan tak wajib belajar. Tapi ibadat wajib keseluruhannya belajar. Nak buat solat, kena tahu pasal solat. Nak puasa, nak haji, nak zakat, kena tahu, wajib. Yang keempat ni tak wajib belajar. Jinayat ni tak wajib belajar. Jinayat ni maknanya tu yang berkaitan hukum hudud, qisas, qazaf tu tak wajib belajar. Yang wajib belajar tu pemerintah. Pemerintah wajib belajar dan wajib buat. Kena usaha untuk buat. Kita orang awam tak belum. 3 ni je. Ini dalam fiqh. Lepas tu dalam tauhid, dalam akhlak ataupun dalam tasawuf, belajar yang sesuai untuk orang awam, perkara yang mahmudat, sifat-sifat yang baik, perkara yang mazmumah, sifat-sifat yang tak baik, kena tahu. Lepas tu tingkatan nafsu yang 7 dan sebagainya. Itu wajib kena belajar akhlak ataupun tasawuf tu. Kalau tak belajar tasawuf, tak belajar akhlak, sama juga. Kalau solat, nanti dia ada riak. Solat nanti dia ada ujub. Solat nanti dia ada takabur dan sebagainya lah. Pasal dia tak belajar tasawuf, tak belajar akhlak tadi. Kalau dia tak belajar akidah, maka dia tidak ma'rifatullah ketika solat. Kalau tak belajar fiqh, maka ketika solat
dia boleh mencemarkan rukun-rukun solat yang 13 tu misalnya. Kemudian dia tak ada adab-adab ketika mana solat. Jadi maknanya dia tak dapat kesempurnaan solat. Itu kalau solat. Kalau puasa, ibadat-ibadat lain samalah. Kena ada tiga ilmu tu, kena ada, wajib. Jadi kena belajar. Jadi bila orang tak ada ma'rifatullah, maka dia tidak akan tenang, hatinya tidak akan khusyuk. Cuba engkau bayangkan jika ada orang yang soleh daripada keluargamu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Oleh itu kembalilah engkau menasihati dirimu akan katakan padanya. Jadi diibaratkan oleh Imam Ghazali, kalau ada orang yang kita hormat, dia duduk tengok kita semayang, rasa-rasa kita semayang tu mestilah dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tawaduk, dalam keadaan merendah diri. Pasal apa? Ada orang tengok kita. Orang yang kita hormat tadi tengok kita. Sama macam anak kita lah. Kalau kita suruh dia semayang, kita perhatikan dia semayang. Agak-agak semayang dia macam ni, dia main-main ke semayang elok? Semayang elok pasal kita tengok dia. Tapi kalau kita tak ada, kan, kita pergi tempat, kita suruh dia semayang dalam bilik, semayang bilik, kita duduk luar kat ruang tamu, tengok dia semayang macam mana. Kalau di CCTV boleh tengok, dia akan main, dia tak akan khusyuk pasal dia tidak ada orang yang memerhati dia. Jadi bila dalam semayang ni, kita kena ingat yang mematikan kita siapa? Allah. Bila Allah yang matikan kita tahu Allah memerhatikan kita, tengok kita, maka sudah tentulah kita akan sembahyang tu dalam keadaan khusyuk, dan tawaduk dan sebagainya. Tapi oleh kerana kita tak rasa, bila tak rasa, sebab apa tak rasa tadi? Sebab kurangnya makrifah. Sebab tu tak rasa. Kalau kita makrifah kita tinggi, pengenalan kita tentang Allah tu tinggi, bila sembahyang je automatik akan khusyuk. Akan khusyuk. Pasal dia tahu Allah melihat dia. Allah melihat tu bukan sekadar zahir dia. Dia tak bergerak, tak apa. Dalam hati Allah tahu. Dia tengah ingat apa, tengah berfikir tentang apa. Dia khusyuk ke tidak, dia tawajuh ke tidak, dia bagi perhatian ke tidak, fokus ke tidak. Oleh kerana itu kata Imam Ghazali, macam mana cara dia adalah nasihatkan nafsu kita tu. Nasihatkan nafsu kita macam mana? Wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah Ta'ala, Tuhanmu yang menciptakanmu? Allah yang menciptakan kita, kita tak malu ke kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak khusyuk? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia lemah ini dan dia hanyalah satu daripada hamba Tuhanmu. Kenapa tadi kita malu kalau orang tengok kita boleh semayang betul-betul, tapi dengan Allah kita tak rasa malu, kita boleh main-main dalam sembahyang. Dia kena soal diri kita. Apabila manusia ini meliti sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan anggotamu menjadi lebih tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya, sedangkan dia tak ada memiliki apa-apa pun. Sedangkan orang yang tengok kita tadi, dia tak ada apa-apa pun. Dia tak boleh bagi manfaat pada kita dan dia juga tak boleh bagi mudarat pada kita. Tapi kenapa kita khusyuk? Dengan sebab dia tengok kita. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu, sedangkan Allah Ta'ala tahu rahsia kita, zahir batin, sekecil-kecil perkara Allah tahu. Yang kita tengah lintas, yang belum kita terlintas, yang dah lepas dah kita dah lintas, semua Allah tahu. Semua dalam ilmu Allah. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya yang tadi, yang tengok kita tu? Kita soal diri kita. Maka alangkah besarnya kezalimanmu dan alangkah bersangatan jahilmu dan alangkah besarnya pemusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Jadi kalau seseorang yang dia sembahyang, dia tak ada rasa diperhatikan oleh Allah SWT, maknanya dia tu masih jahil, masih belum ma'rifatullah, belum kenal Allah. Walaupun dia kata saya kenal Allah, Allah yang menciptakan alam, ya apa semua, tapi kalau sembahyang tak khusyuk, maknanya belum kenal. Kalau kenal pun mungkin sikit, belum betul-betul kenal. Tu nak tahu orang, atau jangan kita tengok orang lah, nak tahu kita ni kenal Allah ke tidak, makrifah kita dengan Allah tu macam mana, tinggi ke rendah, tengok ketika mana kita sembahyang, kita khusyuk ke tidak. Kalau kita tak khusyuk, mana kita muhasabah balik, cari apalah kekurangan kita ni, supaya kita dapat perbaiki ketika mana solat. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Cara-cara seperti inilah, kata Imam Ghazali, cara kita nak rawat hati kita, nasihatkan diri kita.
nasihatkan diri kita. Sentiasa didik nafsu kita supaya kita dapat khusyuk dalam solat. Dan sebenarnya engkau tidak memperoleh apa-apa yang di dalam sembahyangmu kecuali sekadar mana yang engkau khusyuk padanya. Maknanya nilai sembahyang tu berdasarkan kita sejauh mana kita khusyuk. Kalau kita khusyuk dalam sembahyang 100%, maknanya 100% lah nilai solat kita. Kalau kita khusyuk hanya 25%, maka 25% adalah nilai solat kita. Itu dia punya dia punya KPI dia. KPI solat kita berdasarkan khusyuk ataupun tidak. Adapun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakannya. Solat tu sebenarnya dah jadi kifarah, tapi bila solat masih dalam keadaan lalai dan lupa, maka solat tu sendiri perlu pada istighfar, perlu kepada kifarah nak sempurnakan solat tu. Tapi kalau orang yang buat solat tu dalam keadaan khusyuk, maka solat yang khusyuk tu akan jadi kifarah pada dia, istighfar pada dia, boleh menjadi penghapus dosa. Tapi oleh kerana dia solat lalai, dia lupa dalam sembahyang, maka oleh sebab itulah dia kena istighfar lagi lepas daripada sembahyang. Ada sebab tu lepas pada sembahyang kita istighfar, kita zikir, wirid. Takut-takut ketika mana kita sembahyang tadi ada kita kurang khusyuk, maka istighfar kita di luar sembahyang itulah akan menampung kekurangan kita dalam solat. Ni kena jelas. Ni kena jelas. Tapi walaupun begitu, kata ulama, lalai dalam ingat Allah itu lebih baik daripada lupa daripada ingat Allah. Kita ingat Allah, kemudian kita lalai, itu lebih baik daripada kita lupa langsung ingat Allah. Lupa langsung, tak ingat langsung. Yang tadi dia ingat tapi dia lalai. Ingat lalai tu biasa. Tapi lupa langsung, tak ingat langsung, itu lebih teruk. Itu lebih teruk. Kemudian apabila hatimu telah hadir, maka jangan lupa engkau membaca iqamat. Jadi bila hati dah hadir, dah boleh hadirkan hati, dah boleh fokus kepada solat tu, lepas tu barulah baca iqamat. Kalau sembahyang sendirian, walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian, kena iqamat, sunat iqamat. Sunat iqamat walaupun sembahyang sendirian. Apatah lagi kalau sembahyang berjemaah, sunat azan dan juga sunat iqamat. Dan apabila engkau sembahyang berjemaah, maka hendaklah engkau azan. Kalau sembahyang berjemaah hendaklah azan dan kemudian diikuti dengan iqamat. Lalu engkau berniat, maka katamu olehmu di dalam hatimu, misalnya usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Lepas dah berdiri tadi, dah hadirkan hati, dah boleh nak khusyuk dalam solat, maka pada ketika itu barulah berniat dalam hati, melafazkan niat tu di lidah. Usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala tu lafaz di lidah, talafuz bin niyah tu di lidah. Kemudian niat tu, mahalun niyah tu dalam hati. Niat tu dalam hati, lafaz tu dekat lidah, dekat bibir. Melafazkan tu hukumnya sunat, tak wajib. Sunat. Tapi niat dalam hati tu wajib. Habis tu kalau niat dalam hati wajib, kenapa perlu lagi melafazkan dengan lidah? Perlu tu untuk membantu hati. Hati. Kalau hati dah tak perlu bantuan daripada lidah, tak apalah kita niat dalam hati. Tapi oleh kerana kita ni orang awam ni, kadang-kadang tak boleh nak direct hati, dia kena lafaz dulu. Maka lafazlah. Lafaz tu membantu hati. Kadang-kadang kita tengok kan orang angkat takbir, Allah, doa Allah. Berapa kali Allah? Tak dapat. Itu belum campur lagi was-was lagi. Tak masuk lagi. Berapa kali? Bila nak masuk Allah alam. Dia was-was. Jadi kena belajar. Jadi kalau orang yang dapat boleh niat terus, Allahu akbar, terus dah boleh niat. Jadi lafaz tu membantu niat dalam hati. Usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Ini saja yang wajib. Ini yang wajib yang ni lah. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muma lillahi ta'ala tu,
Itu apa nama? Yang tambahan. Yang betul-betul kena ada usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, ni wajib ada. Kalau tak ada ni tak sah solat. Kalau tak ada yang ni tak sah solat. Mana dia kena sebut usolli, aku nak semayang. Fardhu tu menunjuk kepada hukum tu wajib ke sunat? Fardhu tu wajib lah. Kemudian zuhri, nak semayang apa? 3 ni kena ada. Saja aku semayang, fardu, kemudian zuhur. 3 ni wajib ada. Kalau tak ada 3 ni, pertama pertanyaan dia buat ibadat apa? Kalau puasa, saja aku puasa. Jadi niat ni membezakan di antara satu ibadat dengan ibadat yang lain. Sikit kan habiskan ni. Kalau tak ada niat, saja aku semayang, boleh jadi dia puasa. Tak ada niat, tak tahu dia buat apa, ibadat apa tu dia buat, tak tahu. Jadi kena niat usolli. Fardhu wajib ni nak membezakan dengan sunat. Kalau dia ada sebut wajib, maknanya dia buat solat wajib, bukan buat solat sunat. Lepas tu zuhri nak membezakan dengan solat-solat yang lain. Kalau dia tak sebut zuhur, dia semayang apa? Semayang apa? Kalau dia sebut asar, semayang asar. Kalau dia sebut apa subuh, semayang subuh. Jadi sebutan tu kena wajib. Bila sebut maknanya dah jelas dia sembahyang, bukan dia puasa. Dia sebut fardu, maka jelas dia buat perkara yang wajib, bukan sunat. Bila dia sebut zuhur, jelas dia nak sembahyang zuhur, bukan nak sembahyang asar, subuh dan lain-lain. Ni kena jelas. Yang ni kena ada dalam hati. Kalau yang ni tak ada dalam hati, maka tak sah sembahyang dia. Katakanlah dia lafaz sembahyang asar, dilafazkan sembahyang asar, tapi dia niat dalam hati sembahyang zuhur, maka yang dikira tu apa yang dia niat? Dia bertepatan waktu zuhur, dia niat dalam hati sembahyang zuhur, tapi dia lafaz sembahyang asar. Solat dia sah tak? Sah kalau dalam hati dia niat sembahyang zuhur. Yang lafaz tu tak dikira sebab lafaz tu sunat. Tapi janganlah bagi silap di lafaz tu. Kena sama dengan mutabi', kena sama dengan apa yang diiniatkan dalam hati. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap, mohon bagi teguran. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu a'lam, insyaAllah.